أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita mengucap syukur dan puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita dapat sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sekarang kita sedang berada di dalam bulan Syaban. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk saja bulan Rajab, Nabi berdoa pada Allah Taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan masuk pada bulan Sya'ban, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri keberkatanlah olehmu akan kami di dalam bulan Sya'ban dan sampaikan olehmu akan kami dalam bulan Ramadan. Sebab apa Nabi mengkhususkan doa tersebut? Kerana bulan tersebut ada kelebihannya. Dan mudah-mudahan kita, Allah Ta'ala akan sapa kita dalam bulan Ramadan, yang bulan yang penuh diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun bulan orang panggil C, bulan C lah. Mana kata lipat kali ganda harga promosi sekarang. Kalau orang jual harga promosi sudah rial selah harga 100 sudah habis. Dah dan belaka beramal. Tapi bulan Ramadan itu ialah Allah Ta'ala lipat gandakan pahalanya kepada hamba-Nya yang melakukan ibadat dalam bulan tersebut. Kenapa? Kerana nak memberikan kemuliaan Allah Ta'ala kepada manusia. Dan insyaAllah adab yang seterusnya pada muka surat 110. Tak 10? 108 dah masuk lagi lah. Iaitulah adab lagi, itulah berkaitan dengan semayang Jumaat. Jumaat lah. Adab yang seterusnya 108. Dan kata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, dan hendaklah engkau perbanyak membaca doa. Baca doa ni minta dengan Allah Ta'ala lah. Sebab doa ni kata Nabi, ad-du'a'u mughul ibadah. Bermula doa ni ialah otak segala ibadat. Panggil umri bagi segala ibadat lah. Dan dikatakan doa ad-du'a, mana iaitulah saiful mu'minin. Doa ni ialah pedang bagi orang mukmin. Kita tak ada kuasa, tak ada kudrat, tak ada mana kekuatan, maka kita ada senjata kita. Mana? Iaitulah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sebab Allah Ta'ala suka kepada hamba-Nya yang sentiasa meminta kepadanya. Tata Allah Ta'ala kata, ud'uni, hendaklah doa sekalian kamu, mintalah sekalian kamu ni akan daku. Tuhan suruh minta. Dan Allah Ta'ala ni dia tidak jemu pada memberi pahala kepada hamba-Nya,
tetapi hambanya lah yang jemu untuk mencari pahala. Nah, Allah Ta'ala tak jemu. Minta lah walaupun dah tulis sekalipun, dah tulis sok minta. Hari ni minta tu juga, esok itu tu juga. Maka segala permohonan yang akan diperkenan Allah Ta'ala sentiasa mendengar. Kesalahan kita minta sama-sama kita. Minta sama-sama kita sekali dua tak apa. Minta 2-3 kali, paranglah. Naik atas kepala contohnya. Manusia ni. Kalau Allah Ta'ala kita semakin banyak kita memohon pada Allah Ta'ala, kita minta pada Allah Ta'ala dalam doa kita, maka sentiasalah Allah Ta'ala kasih sayang kepada hambanya. Kita susah minta dengan Allah Ta'ala tak, sebab itulah dalam Islam dia ajar ambil start daripada bangun tidur sampailah kita nak tidur balik, sentiasa berdoa pada Allah Ta'ala. Hatta nak keluar rumah pun doa, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Engkau kami bertawakal serah kepadamu ya Allah. Kita tak tahu benda kita nak jalan nak jadi benda, walaupun kita standby belaka dah, kasut pakai dah mahal-mahal contohnya, dak motor pun beres belaka dah, beki setiap belaka dah habis berapa ribu, berapa ratus habis beki, comel belaka dak, tukar minyak lain dah beres belaka. Tapi walaupun keadaan begitu, satu kita kena bertawakal pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana hak depan kita tak tahu benda akan berlaku. Tak boleh jadi apabila kita menyebut nama Allah Ta'ala, hak sepatutnya nak berlaku aksiden, patutnya nak berlaku perkara-perkara yang hak tidak diingini, tapi Allah Ta'ala mengelakkan. Kena juga sikit je. Kena juga berdegung, tapi kena sipih belah kaki sikit je. Rasa jugalah sakit itu kalau rasa. Mana terkadang dengan keberkatan kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab benda belakang kita tak tahu. Kita racang sekian-sekian, hak nak menentu satu perkara siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita disuruh sentiasa minta kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala siang dan malam lah. Lalu pada hari Jumaat pula dia kata, hendaklah engkau perbanyakkan membaca doa ketika matahari naik dan ketika gelincirnya matahari. Gelincirlah matahari naik mana? Iaitu pada waktu pagi, subuh. Kerana apa panggil subuh ini ialah satu perkara yang Allah Ta'ala akan memurahkan rezeki. Sebab itulah makruh kalau sekiranya orang tidur lepas daripada waktu subuh, kerana waktu itu setengah daripada mendatangkan apa-apa pada seseorang apabila dia tidur selepas daripada waktu subuh. Ni amalan lah. Bapalah rezeki payah sangat, tak bapalah ni jadi payah sangat. Dah kita ada pemata orang nak panggil kita suruh kerja, kela panggil orang je tu, terkadang dengan asbab perbuatan kita. Mana? Tidur waktu pagi. Terkadang rezeki yang sepatutnya hadir pada kita, bila kita buat suatu perkara ni tidur waktu pagi, terkadang rezeki tu jadi terhalang. Bukan kata tak ada rezeki, tapi sikit lah, tak seberapa. Sebab itulah mana dia suruh kita sentiasa berdoa. Sebab itulah kata Nabi SAW, barang siapa yang selepas waktu subuh dia duduk berzikir, tidak bercakap-cakap apa-apa sekali pun, melainkan dengan zikrullah, melainkan dengan membaca Al-Quran, maka lalu pada waktu ketika itu sentiasa malaikat mendoakan keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia duduk atas tikas jadah saja lepas maya subuh, dah buat benda satu, buat benda malaikat dengan mulut berzikir, mulut bertasbih, mulut membaca Quran. Tapi kalau main WhatsApp tak jadi duk tengok telefon WhatsApp siapa dia atau ni, ataupun duk main Facebook, duk tengok duk scroll tu tak jadi. Ya nak mana? Mulut tidak berkata malaikat dengan zikrullah, tidak buat perkara-perkara yang melalaikan, melainkan dengan membaca Al-Quran contohnya, maka sentiasalah malaikat mengampung selagi mana dia duduk situ. Lalu dia mengerjakan pada waktu subuh, iaitu semayang sunat isyraq pagi 2 rakaat, maka seseolahnya dia mendapat pahala seperti orang mengerjakan umrah yang tamat hak sempurna, umrah sempurna. Nak cari mana pahala umrah sempurna ni? Mana? Iaitulah apabila dia buat 2 rakaat selepas daripada waktu isyraq lah.
syuruk, waktu syuruk tersebut. Sebab itulah dia kata hendaklah engkau perbanyak membaca doa ketika matahari naik. Hari ini waktu subuh lah. Lepas daripada waktu subuh, mana dia ada, mana iaitulah fajar ada dua. Yang pertama fajar kazib, yang kedua fajar sodik. Fajar kazib ni kalau bulan puasa boleh makan tak? Boleh tak? Kalau fajar kazib bulan puasa, kalau waktu sahur boleh makan lagi. Tapi bila datangnya fajar sodik, maka haram dah makan waktu itu. Sebab tu dia ada waktu imsak. Waktu imsak ni boleh. Waktu imsak ni bukan waktu tak boleh makan. Tengah orang dipaham bila waktu imsak ni tak boleh makan dah, kena buti dah. Sedangkan waktu imsak itu mana waktu untuk berjaga-jaga. Takut bimbang duk telang nasi buk orang bang, sudah awak kena nak minum air tak boleh dah. Dak duk kat gitu apa pakai pukul arang, lepas tu suruh jaga bimbang. Kena duk makan ralik benda sedap pula, eruk sup pula. Dah apa lagi? Dah kena roti canai sumak, roti canai makan dalam mulut. Orang bang sudah. Duduk tekuk ni lekat pasal tebal juga duk gitu. Sebab tu dia ada waktu imsak tu kita berjaga. Tu tujuan dia. Dan dia kata ketika matahari naik, mana iaitulah hendaklah engkau berdoa, banyak berdoa, baca doa ketika matahari naik dan ketika tergelincirnya matahari. Mana tergelincir? Ni siapa hari Jumaat lah tergelincir. Dan ketika tenggelam, dan ketika engkau mendengar iqamah, dan ketika khatib naik ke atas mimbar, dan ketika orang berdiri untuk semayang. Ni doa hak tempat-tempat kita nak berdoa pada Allah Ta'ala ni. Mana? Iaitu pada bila tibanya hari Jumaat, kena banyak minta doa, berdoa, kena banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila masuk hari Jumaat, kita kena memperbanyak. Bukan kata Jumaat baru selawat, silap tu. Selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kena sentiasa hari-hari. Tetapi bila masuknya hari Jumaat, memperbanyak. Kalau hari biasa kita buat 100, hari Jumaat buat 1000 contohnya. Dan lagi pula ketika mana? Ketika matahari naik, waktu subuh, dan ketika gelincir. Mana? Antara nak waktu masuk waktu zuhur Jumaat lah. Antara orang nak batu gelincir mana? Waktu nak masuk azan zuhur. Dan juga ketika tenggelam, mana? Iaitu pada waktu maghrib. Dan ketika engkau mendengar iqamah, orang qomat. Dan juga pada ketika khutbah, khatib naik ke atas mimbar, dan ketika orang berdiri untuk sembahyang. Ni kita berdoa kepada Allah Ta'ala lah. Tapi berdoa ni tengok keadaan lah. Kalau kini tepat tu memang payah. Sebab tu kalau kita baca kunut, kunut lah sembahyang subuh. Contohnya orang qadha sembahyang. Tapi janganlah pula qadha sembahyang subuh ni kita sembahyang garik. Nak qadha sembahyang subuh, ataupun sembahyang zuhur, sembahyang zuhur nak qadha subuh, maka pada ketika itu tak sunat kita angkat tangan. Apa? Takut jadi fitnah. Kerana pelik ini. Ni sahih ni tak main subuh tadi. Jadi malu pula itu fitnah. Sebab tu dalam syarat dia ajar. Mana? Tak sunat pada itu kita angkat tangan. Maka kunut lagu mana? Allahumma ighfirli walahu. Pendek kalau biasa Allahumma ighfirlahu warhamhu, Allahumma hdina fi man hadait. Maka kalau dalam sembahyang subuh Allahumma ighfirli walahu. Mana doa kunut pendek lah. Jangan kata kunut pendek, kunut panjang hak mana? Mana kunut panjang? Kunut panjang kunut sudah. Kunut panjang dak, kunut pendek kunut tu tak jadi tu. Tu hak fikir akal dia je. Tapi hak kunut pendek mana? Allahumma ighfirli walahu. Mana itulah pada ketika kita sedang qadha sembahyang subuh, tak sunat kita baca doa kunut tu pendek tu je. Kunut ajar asal angkat lah. Mana takut bawa jadi fitnah. Sebab tu dalam Islam dia ajar nak buat satu kan, walaupun terkadang alu benda tu kita berasa kita belajar boleh buat benda tu, tapi kalau sekiranya mendatangkan fitnah pada orang, maka terkadang dilarang oleh syarak. Mana? Contohnya kalau semayang
mana bulan Ramadan semayang sunat witir. Witir kita nak buat 3 sekaligus pun boleh, 2 1 pun boleh. Tapi rolik terpatang tu dia buat 2 1. Nak tiba-tiba kita 3 sekaligus. Maka kita dak oyak kata nak buat setiga. Kita dak oyak orang sekarang sekian gini. Jadi fitnah orang. Kata warna dia ni pelik sekian. Kena jaga juga biar tepat. Nah, walaupun perkara tu boleh syarat, tapi kena tengok keadaan tempat tersebut. Sebab tu isu jaga tu. Mana elok daripada mendatangkan fitnah. Dan lagi pula dia kata orang berdiri untuk semayang. Berdiri untuk semayang pahamat, lalu berdiri semayang, hendaklah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka barangkali engkau menunaikan masa yang mustajab doa itu. Boleh jadi waktu-waktu hak disebut ni, mana dalam banyak waktu kita buat kita berdoa kepada Allah Ta'ala ni, ada waktu yang dimustajab. Bila kita minta, tak kenal lalu dah doa tu. Cuma kita tak tahu hak mana-mana saja. Cuma hak musannaf beritahu kebiasaannya waktu-waktu tersebut ini waktu yang dimustajab oleh Allah Ta'ala. Kadang doa hak kita minta Allah Ta'ala terima mana? Pada waktu subuh. Kadang waktu subuh itu doa juga Allah Ta'ala bagi pada waktu antara 2 khutbah ataupun waktu pada iqamah. Mata waktu yang dimustajab, diperkenan doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi pula kata, dan berusahalah sehingga engkau dapat bersedekah pada hari ini dengan sekadar kemampuanmu walaupun sedikit. Mana? Dan usahalah kamu pada hari Jumaat juga sehingga engkau dapat bersedekah. Mana pada hari ini hari Jumaat lah. Sedekah mana? Dengan sekadar kemampuanmu walaupun hanya sedikit. Hak sekadar mampulah. Ni janganlah kita nak sedekah ni siapa kita pun jadi berhutang orang. Mana berhutang sikit nak sedekah ni tak boleh. Bahkan kalau orang ada hutang, dia nak sedekah pada orang, wajib dia kena bayar hutang dulu. Hak wajib, hak sunat lah sedekah sunat. Kalau hak wajib lain. Kerana hutang, bayar hutang ni mana perkara yang apabila berhimpun perkara wajib dengan perkara sunat, maka wajib dia mendahului hak wajib dulu. Mana bayar hutang itu wajib. Hutang ni sunat, tapi bayar ni wajib. Tapi kalau sedekah ni sunat. Tapi nak dulu mana? Kena dulu mana? Iaitu hutang dulu. Tetapi kalau sekiranya dia pun hutang tak ada masalah benda dah, maka hendaklah dia bersedekah sekadar kemampuan. Sekadar kemampuannya walaupun hanya sedikit. Maka dengan itu bermakna engkau telah menghimpunkan pada hari ini itu antara semayang, puasa, sedekah, membaca Quran, zikir, i'tikaf dan ribat. Mana? Menunggu semayang selepas semayang. Mana? Sebab itulah hari Jumaat digalakkan kita bersedekah. Walaupun mana? Walaupun sikit sekalipun. Sebab itulah sedekah ni ialah salah satu daripada untuk melatihkan jiwa seseorang tu yakin dengan Allah Ta'ala. Terkadang setan ni pandai tabung mari dah. Bagi hak merah kan nak makan benda dulu aku ni. Padahal ada lagi hak rumah tu bukan tak ada. Bukan kata nak skepis habuk, ada je. Tapi setan tu dak yang mari masuk kita, mau mari hak yang baik mau ambil sia dah. Ada orang hak benda, orang tu tengok mari hak seorang tu nak royak kata duit jatuh belakang. 100 ya. Dia kata orang ni bagi sedekah. Batu royak. Dia kata duit tu duit hak jatuh tu. Allah dia kata sudahlah. Bagi duit tabung nak ambil balik, maka hilang keikhlasan. Tak ada ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tak ada ikhlas, tak ada benda satu. Sebab itulah sedekah ni dia nak didik hati kita supaya benar-benar ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang dengan sedekah ni Allah Ta'ala kata kama salul ladzina yunfiquna amwalakum. Umpama orang yang sedekah akan hartanya jalan Allah Ta'ala, mana seperti pokok kayu yang berbuah lebat. Dengan satu takarnya dengan 100 buah, dengan satu buah pula tak ada pula 100 biji. Mana kata kau beranak. Bila ganjaran dia dapat ni, yang ni di akhirat esok lah.
Tak, jangan pula sedekah ni hari mana dak dia dak janji Allah Taala. Batulah bila Allah Taala dia berjanji dalam Al-Quran, maka wajiblah kita kena meyakini dan mempercayai. Kalau kita waswah dengan apa yang diberitahu oleh Allah Taala, dak pun. Nah, jadi nampak kau susah aku berasa ni. Situ seolah tak yakin dengan Allah Taala. Tak yakin dengan apa yang disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dibimbangi takut hilang iman, gugur iman. Nah, kerana beriman dengan Al-Quran wajib dia kena beriman habis. Sebab itulah hak sedekah ni bahaya ni. Bukan bahaya kan ni, hak tu hak syaitan mandar. Allah Ta'ala akan balas apa yang kita sedekahkan itu di akhirat esok. Tiba-tiba syaitan mari, mu kerja letih sehari sibuk nak sedekah dengan mudah-mudah, tak rasa rugi ke? Maka situ rugi tak rugi, Allah Ta'ala janji, yakin dengan Allah Ta'ala mau ubuh juga. Maka sedekah yang kita bagi dengan ikhlas, Allah Ta'ala akan bayar ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tambah pula hari Jumaat, hendaklah panggil kita kena banyak sedekah. Sebab itulah dalam sedekah ni dia ada sedekah paling afdal. Sedekah yang paling afdal ialah sedekah waktu pagi subuh. Sebab itulah kita kena ada dalam diri kita. Kita letak jalan kita diri waktu subuh aku nak buat semua, biarlah rias hari pun. Kerana sedekah waktu subuh itulah hak paling afdal, ada keberkatan. Rezekinya Allah Ta'ala akan bertambah berlipat kali ganda. Tapi jangan kita minta kan ni? Lagi aku wis ria boleh kata ya. Contoh yang ada mari takut bimbang dia, mohon kita harap tiba-tiba dah dapat. Bila dah dapat, sudah macam kata dok ugok ingat aku sungguh. Tapi terkadang kalau ada orang ni bila sedekah hidup niat pun. Ada aku yakin Allah Ta'ala akan dapat rezeki. Orang ni insya-Allah akan dapat. Ni pengalaman kita lah. Bos 10 riyal. Kat hari 100 riyal ada ni bagi. Kat 2 bulan ada orang batal langsung. Sini mana Allah Ta'ala nak didik keyakinan kita. Lepas tu lepas daripada tu kita sedekah juga ikut ada tak ada sudah. Yang tu jangan ingat, yakin dengan janji yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan keyakinan kita, yakin dengan ikhlasnya kita sedekah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sini mari macam-macam rezeki dak diseka-seka. Dah suka-suka mari koni mana? Kerana Allah Ta'ala memudahkan dengan sebab keikhlasan kita. Mana berpunca dengan sedekah tersebut. Terkadang sedekah kita bagi Allah Ta'ala bayar akhirat. Ada Allah Ta'ala bayar lalu dunia, dan juga Allah Ta'ala bayar berserta dengan akhirat. Mana? Kerana situlah sedekah ni dia nak membina keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab bila kata sedekah bagi tolak satu bukan zero. Sedekah ni sedekah tolak satu mana boleh 10. Tu bahaya tu. Matematik tak boleh nak kira. Kalau ngaji matematik, kalau 10 tolak 1 mana? Kalau 10 tolak 10 kosong. Ada. Ni dak tolak 10 tambah pula 100. Ditambah diganda ke Allah Ta'ala. Mana? Kadang fikir tak fikir. Betul dak. Tapi inilah janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dia kata kena banyak bersedekah. Dan membaca Al-Quran dan zikir dan iktikaf dan ribat. Mana? Menunggu semayang, selepas semayang, dan jadikanlah hari ini dalam minggumu sebagai hari yang engkau khususkan bagi akhiratmu. Mana? Hari ini hari Jumaat, jadikanlah hari sebagai hari khusus kamu untuk akhiratmu. Boleh jadi hari lain kita sibuk dengan kerja, sibuk dengan urusan dunia, sibuk nak cari nafkah. Tiba hari Jumaat, mana? Terkadang ada orang Allah Ta'ala bagi kemudahan pada dia, tak sibuk benda hari Jumaat, memang rehat, cuti rehat je. Maka hari tersebut dia kata jadikan hari untuk kita mencari bekal akhirat. Hari itulah nak banyak baca Quran, baca surah Al-Kahfi, supaya mudah-mudahan hari Jumaat disunatkan kita baca surah Kahfi, supaya setengah daripadanya orang yang baca surah Kahfi ini akan dilindungkan oleh Allah Ta'ala daripada fitnah Dajjal. Kena banyak lagi pula dengan berzikir, kena banyak dengan beristighfar pada Allah Ta'ala, kena banyak berselawat kepada Nabi SAW. Mana? Khah untuk hari ni, hari Jumaat.
Sebab tu orang yang memandangkan dia untuk cari bekal akhirat, hari Jumaat ni dia untuk dia mencari bekal akhirat. Dah, kadang benda kerja dunia ni tak tepi. Dah. Sibuk lah tepi dulu. Aku ada usaha aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu contohnya. Sebab apa? Sebab 7 hari dah masa kita untuk mencari nafkah. 6 hari dah masa untuk kita mencari nafkah. Untuk kita mencarikan mana? Dak dunia. Tetapi di hari Jumaat ni ialah menjadikan sebagai hari khusus, dia kata, untuk bagi akhiratmu. Tak, masa itulah nak berzikir, masa itulah nak baca Quran, masa itulah nak banyak semayang sunat contohnya. Mudah-mudahan ia menjadi kafarah bagi hari-hari yang lain. Kafarah boleh. Kafarah ni kalau sekiranya hari lain ni kita dak buat ibadat sunat-sunat lah, wajib tinggal dak pakai awal tau. Hari lain dak ni sibuk dengan dunia mana, hak wajib dak buat juga. Subuh pun dak juga, zuhur pun dak juga, asar dak tahu mana juga. Tapi hari Jumaat banyak buat sunat. Ni tak jadi tak. Tak, kerana hak wajib dia kena dulu. Maka apabila dia kata mudah-mudahan kalau sekiranya ada kesalahan kita pada hari-hari tersebut, semayang dah kerana kita sibuk dengan dunia, terkadang mana sibuk dah nak berzikir, dah nak apa. Bila hari Jumaat ni dengan kita khususkan untuk akhirat, dia kata mudah-mudahan menjadi kafarah. Kafarah, Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa pada hari lain. Bagi hari-hari lain dalam minggu itu. Sebab itulah dikatakan hari Jumaat ni mana hari raya bagi orang mukmin. Sebab tu kalau orang Islam dia buat satu hari minggu dia hari Jumaat. Bukan hari Minggu hari Ahad, bukan hari Minggu hari Sabtu. Hari Minggu mana? Hari Jumaat. Kita alhamdulillah hari Jumaat cuti lah. Apa? Kerana memandang kata hari Minggu bagi orang Islam, hari raya bagi orang mukmin. Orang Islam. Dan yang seterusnya, habis itu, iaitulah adab-adab seterusnya, iaitulah adab puasa. Puasa ya, dah lama dah, berapa hari? 2 minggu. 2 minggu, lebih kurang 2 minggu ni kita akan menyambut bulan Ramadan. Banyaklah ganjarannya. Kalau ada orang bila masuk bulan Ramadan, gaji nak kaji mana? Contohnya, ada setengah orang lah. Ya, ada setengah orang dah masuk bulan Ramadan, bulan Rejab tu siap belaka. Kita bagian baju raya ni dak usah kita settle belaka. Lasi-lasi pun sama dengan baju itu buat. Dak contohnya. Tapi kalau orang yang kuat untuk memikirkan akhirat, mana? Dia mikir apakah yang perlu dia banyak buat dalam bulan Ramadan. Apakah ibadat yang perlu dia buat dalam bulan Ramadan. Hari ni nak sedekah masjid mana? Hari ni nak infak masjid mana? Contohnya. Hari ni nak tolong masuk untuk masjid mana? Untuk orang buka puasa ni. Contoh. Mana kata bila masuk bulan Ramadan, dia banyak nak mencari bekal-bekal akhirat. Kerana bulan Ramadan itu, bulan puasa ni, mana bulan yang Allah Ta'ala gandakan pahala bagi hambanya. Hatta kata ganda sana itu sehingga kalau sekiranya dia bagi minum air masuk je pada orang untuk buka puasa, maka seolah-olahnya pahala dia dapat seperti mana dia berpuasa pada hari itu. Hak dia puasa suku dah, lepas tu dia buka puasa orang, mana pahala puasa orang tu macam seolah dia buat 2 kali dia puasa itu. Apabila dia memberi makan pada orang puasa, bukan syarat kena bagi makan, kena lauk sudah ada biar masuk ke ikut lah. Dah mampu. Dengan sedekah. Macam-macam lah. Dan sebab itulah dia kata bila masuk bulan puasa, dia ada adab dia lah. Adab kita untuk bulan puasa ni. Sebab itulah bila sebut kata Ramadan puasa ni, apa dia? Puasa ni kalau sebut dari segi bahasa, mana ialah semata-mata menahan, tahan apa dia? Seperti mana Allah Ta'ala berkata kepada Sayyidatina Maryam, Siti Maryam. Siti Maryam ni siapa dia? Muknya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah, inni nazartu lirrahmani sauman walan ukallimal yawma insiya. Allah Ta'ala kata Maryam, sesungguhnya aku bernazar diam. Bernazar diam ni tak cakap lah, membisu kerana Allah Ta'ala. Hari ni aku tak mau cakap ni. Orang tanya benda-benda aku tak mau cakap.
hanya aku nak semata-mata untuk menyebut nama Allah Ta'ala saja ini. Tu Maryam. Lalu binti Imran lah, panggil moknya bagi Nabi Isa. Lalu berkata kepada siapa dari tangan manusia pada hari ini, dengan siapa pun aku tak mahu cakap. Kerana apa? Ini kerana menunjukkan kata dia menahan diri dia, menahan perkataan dia daripada bercakap-cakap. Itu dari segi bahasa lah, panggil imsak. Adapun dari segi syarak puasa ni, mana menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Benda batal puasa, seperti mana menahan pembatal puasa ni start bila ni? Mula terbit daripada fajar sodik sehingga telah terbenam matahari masuk waktu garik. Mana kata waktu itu segala perkara yang membatalkan puasa tak boleh buat belaka. Mana seperti memasukkan air dalam hidung, nak metuang sesuatu dalam rongga, ataupun pergi makan nasi, ataupun minum air contohnya, ataupun mana jimuk di siang hari, dak baru menikah bulan Syakban, dak dah masuk Ramadan, ya pergi jimuk siang hari sudah, dak 2 bulan kafarah. Kafarah ni puasa turut-turut 2 bulan, sudah jeng tu. 2 bulan puasa turut-turut ni, sebulan puasa hari pun kata dah. Ni 2 bulan, mana kafarah? Ikutlah kata mana siang hari lah. Buat perkara yang membatalkan puasa. Dengan lagi pula menahan diri ni dengan niat yang khusus, dengan ada niat dia lah. Kalau puasa tak ada niat tak jadi kau. Makan sahur ni sedap kan main. Berapa sahur ni? Sekali lagi nak buka puasa, mana puasa ni gagah sikit, makan kemu banyak sikit. Tiba-tiba rabak, sudah rabak, Allah dak niat langsung. Dak ingat niat sekarang. Hadap benda satu. Maka puasanya terbatal pada itu. Tapi walaupun puasanya batal, boleh makan tak? Haram dia berbuka. Tak boleh. Wajib dia kena imsak. Tetapi pada hari itu puasanya tidak sah, tetapi dia wajib kena qada puasa selepas daripada bulan Ramadan. Tapi dia nak makan, dia kata alang-alang aku puasa batal dah. Bahang je lah terkencok pialang tu. Mana makan giam dia ada pun. Dia haram juga dia makan. Seperti mana Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, kutiba alal ladzina min qablikum amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas sekalian kamu dengan berpuasa. Puasa ni dia menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, dan menahan diri daripada perkara yang dilarang oleh syarak. Mana? Bukan benda hak batal puasa, menahan diri daripada berkata-kata benda-benda hak tak molek, menahan diri daripada melakukan maksiat pada Allah Ta'ala. Tu pada hakikat dia puasa. Hak zahirnya mana? Menahan perkara hak batal. Maka Allah Ta'ala kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti mana barang yang diwajibkan atas orang yang dulu daripada mana orang dulu sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi dulu tu Allah Taala mewajib dah dengan puasa. Wajib dah mu dengan puasa ni, wajib dah. Apa la'allakum tattaqun, seperti mana dosa puasa Nabi Daud. Mana puasa Nabi Daud? Puasa hari ni, esok buka puasa ini, esok buka, mana buka tu? Puasa Nabi Daud. Puasa Nabi dulu puasa dah. Dia wajib dah. Cuma sejarah kefarduan puasa ni, mana apabila lepas daripada syariat Nabi lain, maka segala syariat bila bangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat orang dulu termansuh, dak pakai dah. Syariat Nabi Isa dak pakai dah, syariat Nabi Musa dak pakai dah. Bila naik ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran, maka difardukan balik puasa itu, mana iaitulah pada bulan Syakban tahun kedua Hijrah. 2 Hijrah, tahun kedua Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ni mana? yakni Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Itu baru tahun pertama. Lalu tahun kedua barulah diperintahkan. Sebelum tahun pertama Puteri Isra Mi'raj. Lepas tahun yang kedua Nabi duduk di Madinah,
maka diwajibkan Allah Ta'ala memfardukan puasa. Ini turun ayat ni lah. Turun ayat dengan kata wajib puasa ni. Maka Nabi SAW dah puasa sekali je. Sekali je puasa. Lepas pada tu Nabi pun wafat. Nabi wafat sekali je. Maka ya bulan yang memiliki dosa, ada yang 29 hari, ada 30. Tengok ada harta nak ulang lah. Lalu sejarah Ramadannya, mana bulan ke-9 daripada bulan-bulan Arab, iaitulah merupakan sebaik-baik bulan. Bulan ini dinamakan bulan Ramadan. Ni banyaklah fadilat dalam bulan Ramadan tersebut. Lalu apabila masuk bulan Ramadan, bulan adat puasa ni, maka dia ada adat-adat puasa lah. Dia ada adat dia, bukan boleh bahar gambang itu. Hari ni rasa nak puasa ya. Dengan niat pun tak tahu pahaman ni. Dengan mulut pun cakap lebih kurang juga. Bila puasa ni mulut dia kena patang. Tak boleh nak cakap dah dengan benda-benda lebih kurang. Tak boleh cakap dah dengan mana perkara yang dilarang. Tak boleh mengupak dah. Tak boleh kata dah nak menyanyi, nak mana nak panggil nak menyanyi, tak boleh dah dalam bulan puasa. Mana kena menahani. Terkadang Nabi kata kamil saimin, berapa ramai orang yang puasa, mana tidak ada baginya satu puasa sekalipun. Mana dia puasa, dia menahani diri pada perkara yang membatalkan puasa, tetapi akhlaknya, adabnya, mulut ni tak jaga. Puasa tapi disko jalan. Puasa judi jalan contohnya. Puasa bahagian kata kat orang jalan macam. Contohnya. Maka Nabi kata kami saimin, tidak ada berapa ramai orang puasa, tidak ada langsung habuan puasa bagi, tak ada pahala sikit abu pun. Cuma setakat kata dia puasa je lah, tapi pahala pun kosong, kering, kotang, tak ada benda satu. Ni kena jagalah. Sebab itulah kita dalam kita puasa ni untuk jaga adat-adat dalam puasa. Dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan kalau diberi izin oleh Allah sekali lagi. Minggu depan sekali lagi. Lepas tu kita puasa lah. Sekali lagi insya-Allah kalau diberi izin Allah Taala, kita akan cara dari segi adat-adat puasa. Dah molek kena stesen ni. Nak masuk puasa dah molek jaga adat dalam bulan puasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna mudzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.